Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Selamat kembali. Saya Khairi Saleh. Baiklah, hari ini saya ingin memberi sedikit info ataupun maklumat berkaitan dengan pemakaian face mask. Memandangkan PKP telah memasuki fasa yang ketiga, jadi langkah-langkah pencegahan dalam menangani penyakit COVID amat perlu dititik beratkan. Salah satu langkah yang penting dalam kita menangani penyakit COVID-19 adalah pemakaian face mask itu sendiri. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua rakyat Malaysia kerana patuh dan akur dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga pasukan keselamatan. Dan kalau kita tengok di sekeliling kita atau di tempat awam, kita nampak sudah ramai orang yang telah memakai face mask. Namun ada juga segelintir pihak yang bertindak agresif kepada orang awam yang tidak memakai face mask. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku dalam komuniti kita. Jika kita faham kenapa mask itu perlu dipakai dan apa kepentingan face mask dalam kehidupan seharian kita semasa penyakit COVID ini melanda dalam negara kita dan seluruh dunia. Jadi disebabkan itu, saya rasa terpanggil-panggil untuk memberi sedikit info ataupun maklumat berkaitan dengan mask kepada orang awam. Okey, sebelum saya bercakap panjang lebar berkaitan dengan jenis-jenis face mask, saya suka bagi tahu apa definisi face mask itu. Face mask merupakan alat pelindung yang menutup di bahagian hidung dan juga bahagian mulut. Ia merupakan salah satu komponen yang penting dalam Personal Protective Equipment, iaitu PPE, atau dalam bahasa Melayu, alat perlindungan diri. Jadi apabila kita bercakap mengenai PPE, ia adalah peralatan yang dipakai untuk mengurangkan pendedahan kepada bahaya di tempat kerja dan juga penyakit. Macam saya kata tadi, ia digunakan untuk melindungi bahagian hidung dan mulut, iaitu sistem pernafasan kita daripada benda-benda asing yang kotor seperti liquid contaminant, iaitu muntah, darah, najis, kencing yang mempunyai kuman, atau pencemaran udara seperti jerebu ataupun chemical yang berasap atau volatile chemical, penyakit bawaan udara iaitu airborne disease, dan juga penyakit bawaan cecair iaitu air droplet. So pendek kata, ia sangat penting dalam melindungi sistem pernafasan kita yang paling utama. So macam saya kata tadi, sekarang ni sudah ramai orang awam yang memakai face mask sebabkan penyakit COVID-19, dan ramai yang mencari dan membeli face mask ini sama ada secara terus di kedai ataupun secara talian. Ada juga yang membuat face mask sendiri seperti yang ini, tetapi yang ini tak boleh guna lah sebab dibuat daripada plastik. Saya juga tengok ada dalam YouTube yang mana makcik ni dia menggunakan tempat penapis minyak okey, dan diletakkan dan digunakan sebagai alat pelindung. Yang ini tidak boleh digunakan sebagai face mask, okey, kerana dia sangat solid dan boleh menyebabkan sukar untuk bernafas. So disebabkan terdapat banyak jenis-jenis face mask yang dijual di pasaran, ini menyebabkan ada segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab membuat face mask tiruan dan menjual dengan harga yang tinggi kepada orang awam, sekaligus mengaut keuntungan yang berlipat ganda. So benda-benda macam ni sepatutnya tidak terjadi dalam komuniti kita. So apa itu jenis-jenis face mask? Dan kalau kita tengok di pasaran, terlampau banyak face mask. Macam-macam jenis face mask ada. Ada yang macam ni, ada yang macam ni, okey. Ada yang pakai macam ni juga pun ada juga. Dan paling yang saya suka sekali adalah face mask macam ni. Okay. So yang ini dia special sikit,
Face mask ni memang tak boleh pakai. So kalau dia nak pakai, pakai bila ada korupsi sahaja. Okey kan. Okey, saya akan dekat sini saya akan memberi sedikit info berkaitan dengan 3 jenis mask sahaja. Yang pertama, surgical mask, yang kedua N95 respirator, dan yang ketiga close covering face mask. So kebanyakan orang tahu apa itu face mask, tapi dia tak tahu apa nama face mask ini. Okey, dan yang kebanyakan kita pakai adalah surgical face mask. Yang nombor 2 dan nombor 3 ini jarang orang tahu dan jarang orang pakai. So kita pergi yang pertama, iaitu surgical mask. Surgical mask ini juga dikenali sebagai medical mask ataupun procedure mask. Surgical mask ini pada amnya dipakai oleh healthcare professional seperti doktor ataupun staf kesihatan semasa membuat pembedahan dan membuat prosedur sama ada minor ataupun major. Tujuan face mask ni adalah untuk menghalang daripada cecair ataupun benda-benda yang kotor yang mempunyai kuman daripada sampai ke kulit hidung dan juga mulut kita. Face mask ini, surgical face mask ini boleh didatangi dengan pelindung iaitu face shield ataupun tanpa pelindung. Dan kalau kita tengok surgical mask ni agak longgar berbanding dengan N95 respirator yang lebih ketat dan sesuai dengan bahagian muka. Dan jika tidak dipakai dengan betul, benda-benda asing ini masih juga boleh masuk melalui ruang-ruang di bahagian hidung, di bahagian pipi dan juga di bahagian bawah. Dan jika dipakai dengan betul, ia boleh menghalang large particulate yang saya maksudkan cecair seperti tar ataupun percikan daripada darah ataupun air liur pasien. Dan suka saya bagi tahu surgical mask ini sangat efektif dalam large particle, tetapi dia tidak menghalang small particle, iaitu cecair-cecair kecil yang membawa kuman. Maksudnya pendek kata, ia menghalang cecair daripada menghingap ke hidung kita, tetapi tidak menghalang daripada kuman itu masuk melalui face mask dan akhirnya pergi ke kita punya hidung dan juga mulut. Jadi kalau nampak saja ada cecair ataupun benda asing ataupun benda kotor yang hinggap di bahagian face mask, jadi cepat-cepat kena buang dan tukar face mask tersebut. Jangan pakai ataupun jangan basuh face mask, kerana face mask ini telah tercemar dengan benda-benda asing yang mempunyai kuman yang kita tidak nampak dengan mata yang kasar. Jika face mask ini mempunyai banyak jenis juga, dan jenis yang direkomend oleh World Health Organization iaitu WHO ialah 3-ply surgical face mask, iaitu 3 lapisan face mask. So 3 lapisan face mask ini dia mempunyai lapisan luar, lapisan tengah dan juga dalam, seperti yang dalam gambar ini. So setiap lapisan mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam menghalang cecair yang mempunyai kuman ini sampai ke bahagian kulit. Dan surgical mask ini tidak boleh dikongsi dan hanya dipakai sekali sahaja. So bila dia sudah guna, kita tak boleh pakai balik. Ada setengah orang saya nampak dia bila dia pakai, dia guna dan dia letak di dalam kereta, di dashboard. Jadi surgical mask ni actually dah decontaminated dengan habuk dan juga kuman yang kita tak nampak di atas dashboard kita. Jadi dia tak boleh pakai. Okey, dia hanya single use dan tidak boleh dipakai berulang-ulang kali. So yang saya tengok ni, saya agak kesian kepada warga emas. Mereka ini tidak tahu pemakaian mask dengan cara yang betul, dan mask ini perlu dipakai dengan sekali sahaja. Dan saya tengok kadang-kadang tu face mask tu dah sampai lusuh ataupun ada kotor, tapi mereka tetap pakai mask. Jadi pemahaman ini sangat penting kepada semua. Dan kalau siapa-siapa yang ada ayah, mak ataupun menjaga orang warga emas, so kena nasihat ataupun beri penerangan kepada mereka, face mask ini diguna pakai hanya sekali sahaja, tidak boleh dipakai berulang-ulang kali. Yang kedua adalah N95 respirator. N95 respirator ni adalah alat perlindungan nafasan yang didesain, dibuat ataupun direka khas untuk mencapai seal yang bagus dengan muka dan sangat efektif dalam menapis
udara. So kenapa N95? Dia adalah disebabkan respirator yang mampu menghalang at least ataupun sekurang-kurangnya 95% of a very small particle, iaitu saiz 0.3 micron. Kita tengok saiz 0.3 micron ini adalah saiz kepada kuman seperti virus dan juga bakteria. So N95 respirator ini selalunya digunakan dalam pembinaan ataupun industri yang terdedah kepada habuk dan juga small particle, dan ia juga digunakan di dalam healthcare setting. Dalam kes COVID-19 ini, pihak CDC iaitu Communicable Disease Center tidak menyarankan orang awam untuk memakai N95 respirator kerana bekalan kritikal ini perlu diberi keutamaan kepada pasukan frontliner, iaitu pasukan hadapan kita, termasuklah dari pasukan kesihatan dan juga pasukan keselamatan yang sering direct contact bersama dengan orang awam ataupun pesakit. Okay, yang ketiga adalah close covering face mask. So close covering face mask ni ramai yang tidak tahu, masih baru, tapi saya sudah nampak ramai yang membuat cara tidak sedar close covering face mask. So close covering face mask ni adalah penutup hidung dan mulut yang menggunakan kain. Untuk membuat dan menggunakan close covering face mask ni, ia mestilah mematuhi syarat-syarat seperti yang pertama, sesuai dan selesa dengan muka. Yang kedua, selamat diikat di bahagian telinga. Yang ketiga, mempunyai beberapa lapisan, iaitu lebih daripada satu lapisan kain. Yang keempat, boleh bernafas tanpa menyebabkan gangguan. Yang kelima, boleh dibasuh ataupun dikering tanpa mengubah bentuk ataupun sifat face mask tersebut. Jadi kalau anda buat dan bila anda basuh dan anda kering, face mask itu berubah, maka ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk digunakan sebagai close covering face mask. Ia disarankan semasa anda berada di tempat awam ataupun di khalayak ramai jika tiada face mask. Tetapi close covering face mask ini tidak boleh diguna pada kanak-kanak yang bawah umur 2 tahun, dan close covering face mask ini juga perlu dibasuh setiap kali kita pakai dengan menggunakan air sabun. Tidak boleh dibasuh dengan menggunakan air yang biasa ataupun air kosong. Okey, bila anda nak pakai face mask ni, dia ada etika ataupun tata cara pemakaian face mask. Okey, yang pertama, sebelum memakai face mask, anda perlu membasuh tangan dengan menggunakan air sabun ataupun gunakan hand sanitizer. Yang kedua, make sure there is no gap between anda punya face mask dan juga anda punya kulit, supaya benda-benda asing ataupun benda-benda kotor tidak boleh masuk dan hinggap di bahagian kulit anda. Yang ketiga, elakkan daripada menyentuh bahagian luar face mask dan seterusnya menyentuh di bahagian muka, sebab bila di bahagian luar ini dia sudah menjadi bahagian yang kotor. Dan kalau anda pegang di bahagian luar face mask, anda kena cepat-cepat basuh tangan menggunakan sabun dan juga guna hand sanitizer. Yang keempat, tukar face mask jika face mask telah tercemar dengan benda-benda asing ataupun benda-benda yang kotor. Dan yang kelima, jika anda ingin buang face mask, jangan sentuh di bahagian depan, tapi anda kena guna di bahagian belakang. Okey, anda buat macam ni, tarik belakang dan anda keluarkan daripada bahagian dalam. Okey, dan anda lipat, letakkan dalam beg plastik dan masukkan dalam tong sampah. Jangan buang merata-rata. Bila anda nak pakai face mask ini, kalau kita tengok pemakaian face mask ini bergantung kepada setiap negara itu. Macam negara kita tidak mewajibkan pemakaian mask kepada orang yang sihat ataupun tidak mempunyai gejala. Ia adalah optional. Kalau anda ingin pakai, itu optional kepada anda. Anda tidak melakukan kesalahan, dan jika anda tidak pakai juga, ia tidak menyalahi undang-undang. So kalau kita tengok beberapa saranan, WHO ni menyarankan, okey, kalau anda healthy dan perlu menjaga orang yang tidak sihat seperti dijangkiti oleh COVID-19, anda wajib memakai face mask. Okey, tetapi kalau anda sihat
dan tidak menjaga orang yang dijangkiti oleh kuman ataupun dijangkiti oleh COVID-19, anda tidak perlu memakai face mask. Dan kalau anda keseorangan pun, anda tidak perlu memakai face mask. Namun ada juga negara-negara yang mewajibkan pemakaian face mask itu, seperti negara China. Okey, negara China dia mewajibkan kepada rakyat yang berisiko, okey, untuk memakai face mask. Manakala Singapura, USA, okey, mereka tidak mewajibkan kepada rakyat mereka untuk memakai face mask jika tiada gejala ataupun tanda-tanda simptom. Baiklah, sampai di sini sahaja video saya berkaitan dengan face mask. Jadi saya berharap anda dapat membuat keputusan yang bijak dalam memilih jenis-jenis face mask dalam mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19 ini. Sama ada anda ingin menggunakan N95 ataupun surgical mask ataupun close covering face mask. Dan akhir sekali, bolehlah like, share dan subscribe YouTube channel saya for more health info di masa akan datang. Bantu saya dalam menyampaikan mesej kesihatan kepada semua. Assalamualaikum. What's the point in saying that when you know how I react? You think you can